mana Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah hidup dunia ni melainkan sifat dia seronok dan menipu. Maka ramai orang yang tertipu. Pemimpin tertipu sehingga mereka leka dengan kuasa yang ada. Tak jadi pemimpin, pangkang. Bila naik jadi pemimpin, jadi bengkang. Pasal apa? Pasal dia tertipu dengan kuasa. Ulama tertipu dan leka dengan populariti. Ulama sudah jadi selebriti. Ulama yang sepatutnya menjadi ulama memimpin ummah, itu sudah jadi secondary. Memimpin ummah itu sudah jadi nombor 2. Nombor 1-nya, dia gila populariti dan dia nak jadi selebriti. Di mana pun orang kenal, syok jadi biskut Mary kembang. Orang ajak selfie, orang ni ajak selfie, dia tenggelam di dalam dunia itu. Maka ulama tertipu. Pasal apa? Pasal itulah ciri-ciri dunia. Orang kaya tertipu sehingga dia jadi leka dengan ligan duit. Sudah ada 3 million, nak jadikan 5 million, nak jadikan 10 million, nak jadikan 50 million, nak jadikan 100 million. Orang miskin tertipu. Dia kecewa dengan kemiskinan sehingga mereka melewati batas-batas kekufuran. Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir miskin menjadikan dia kufur. Sedangkan kaya, miskin, itu ujian Allah kepada semua manusia. Siapa yang Allah uji dia dengan kekayaan, itu ujian. Kalau dia jadi orang kaya yang bersyukur dan dia banyak infak fi sabilillah, kekayaan itu memberi manfaat kepada dia. Kalau sekiranya Allah uji dia dengan kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinan itu dan dia berusaha untuk memajukan diri. Kalau ditakdirkan dia tidak maju sampai bila-bila, usahanya itu menunjukkan kata dia sabar dengan ujian Allah. Dia menjadi satu orang miskin yang mendapat untung di sisi Allah di hari akhirat. Tapi ramai manusia kaya tertipu dengan kekayaan dia dan orang miskin tertipu dengan kemiskinan dia. Suami tertipu sehingga lupa tanggungjawab dia. Isteri tertipu sehingga dia tidak taat suami dia. Anak-anak tertipu sehingga dia derhaka kepada mak ayah dia. Ibu bapa tertipu sehingga dia teralit dan tidak mendidik anak-anak dia. Ini dunia, tuan-tuan. Ini dunia. Dan dunia ni ternyata dia berjaya memperdayakan ramai orang daripada berbagai-bagai latar belakang. So hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata tak lama dah akan mai satu zaman di mana dalam zaman itu penuh dengan tipu muslihat serabut alam. Nabi kata akan mai satu zaman yang Nabi sebut sebagai sanawatun khadda'at. Sanawat maksud tahun-tahun, khadda'at yang menipu manusia. Siapa hidup pada zaman tu, dia jadi manusia yang confused. Nabi kata pada zaman itu yusaddaqu fihal kazib, malang sekali. Pendusta ditabalkan sebagai orang yang benar. Kaki pembohong, pendusta, dia dijadikan pemimpin. Wa yukazzabu fiha as-sadiq, orang yang benar, orang yang amanah dituduh sebagai pembohong. Dia jadi upside down, dia jadi terbalik kuang, dia jadi kita jadi serabut, jadi penin, jadi tak tahu hak mana betul, tak tahu hak mana salah. Nabi kata hampa panjang umur, hampa akan jumpa zaman tu. Zaman di mana manusia ni dia jadi penin habis. Pengkhianat diangkat naik, orang-orang yang amanah dijatuhkan, dia jadi huru-hara habis. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan orang-orang yang khianat diberi amanah. Wa yakhunu fihal amin, dan orang-orang yang amanah dituduh khianat. Nabi kata bila jadi macam ni, wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, bila keadaan sudah jadi macam tu, muncul satu golongan yang Nabi sebut sebagai ar-ruwaibidah. Depa ni yang duk bercakap dan cakap depa laku. Sahabat bila dengar Nabi sebut perkataan ar-ruwaibidah, sahabat tak faham. Qila wa ma ar-ruwaibidah ya Rasulullah. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa dia ni yang kata ar-ruwaibidah, yang bila keadaan jadi kelang kabut, huru-hara, upside down, tiba-tiba bangkit satu golongan yang dikatakan ar-ruwaibidah. Depa ni yang duk bercakap dan depa ni cakap depa orang dengar. Siapa mereka ni? Orang Arab kata kalam mereka ni kalam masmu'. Masmu' daripada kata sami'a. Sami'a dengar. Masmu' maksudnya yang didengar. Kalam mereka ni kalam masmu', kalam yang didengar. Mereka cakap tu benda tak betul, mereka cakap itu tipu, mereka cakap itu fitnah, tapi orang dengar. Qal, Nabi kata ar-ruwaibidah itu ar-rajulut tafih fi amril am, iaitu golongan
yang sebenarnya tak tahu apa, Nabi kata, tapi mereka menjuarai isu-isu di dalam masyarakat. Golongan ni Nabi kata betul-betul kosong, nothing, otak kosong, tapi pandai gelembong orang. Orang dengar lepas. Ar-Ruwaibidah itu daripada perkataan Rabidah, dia punya root word, kata dasar dia Rabidah. Maksud dia orang yang lemah dan tenggelam dalam keduniaan. Itu maksud Rabidah. Mereka ni kira lemah. Mereka ni dipengaruhi oleh dunia. Otak kosong. Tapi malangnya bila mai akhir zaman manusia jadi pening, jadi tak tahu hak mana benang, hak mana tak benang, orang betul dijatuhkan, orang salah dia angkat naik. Bila keadaan jadi macam tu, mereka ni punya cakap orang suruh dengar. Nabi kata bila mai keadaannya macam ni, jaga-jaga. Imam Asy-Syatibi, bila orang tanya dia Ar-Ruwaibidah ni siapa, secara mudah, secara jelasnya, kata Imam Asy-Syatibi, Ar-Ruwaibidah ini adalah golongan yang bodoh, dia kata. Bahkan fasik, jahat. Sudahlah bodoh, jahat, kata Imam Asy-Syatibi. Tapi pandai bercakap, kata Imam Asy-Syatibi. Tapi pandai bercakap, dan mereka bercakap tentang isu-isu besar yang menyangkut hal orang ramai. Mereka bercakap. Dan malangnya cakap golongan ini didengari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pastikan menjelang akhir zaman ni kita belajar sungguh-sungguh dan kita belajar ilmu yang sahih. Yang kedua, beramallah dengan ilmu yang kita belajar. Buat, takat mana boleh buat. Yang ketiga, jangan sekali-kali kita termasuk dalam golongan yang berdusta atas nama agama. Dan jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat kepada agama. Jangan. Dan jangan kita jadi manusia yang nak tunjuk pandai. Tak mahu. Kita tahu diri kita siapa, kita tahu kemampuan kita takat mana, jangan pi beyond kemampuan itu. Kita mampu takat tu. Jangan lebih daripada apa yang kita mampu, kerana itu akan menipu orang.